بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi tentang guru, alim ulama, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz yang dalam ustaz ataupun bawah ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Begitu tadi itu jalan. Oh, waktu nampak aja. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada 8,000 jemputan telah hadir pada pagi ini, insya-Allah. Dan yang tengah datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, terima kasih kepada adik saya yang tidak pernah demo untuk bagi saya hari ini. Dan insya-Allah pada hari pagi ini saya akan membahaskan sebagaimana tadi eksklusif saya, iaitu tentang pesanan Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pesanan ini dirakamkan oleh Ibnu Taymiyah dalam kitab Ar-Risalah Al-Tuffah Al-Iraqiyah fi A'mal Al-Qabih ala Masyiqul Syekh Imam Ibnu Taymiyah rahimahullah ta'ala alaih. Juga dikarang oleh Imam Ibnu Taymiyah dalam kitab Tarikh yang diterjemahkan padanya oleh Imam Al-Hafiz Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Hafiz Syekh Imam Al-Syaqawi, Imam Syekh Al-Hafiz At-Tabrani, Imam Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala alaih. Itu dia menunjukkannya. Mampu. Agak-agak betul tak? Oh, tak boleh kan? Tak boleh, tak apa, anggur je, insya-Allah. Jangan bersandar kat dinding sudah. Itu dia ya. Apa yang saya nak bahas ni adalah susah hatilah kan. Apa yang saya nak bahas ni adalah berkenaan Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Atana Jibril faqala ya Muhammad. Ini bahasa Arab ya. Atana Jibril faqala ya Muhammad. Yang mana tuan-tuan dan puan, Jibril ni tugas dia ialah untuk memenuhi komfort, bukan untuk mengambil nyawa orang yang tidur dan ceramah, bukan bukan Jibril tugas dia adalah untuk menyampaikan wahyu. Faqal ajal Jibril faqal ya Muhammad. Dia kata apa? Datanglah Jibril, maka dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, apabila sebut Jibril, orang yang bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi wahyu yang pertama datang kepada Nabi Muhammad adalah apa tuan-tuan? Iaitu Iqra. Walaupun di kalangan ulama-ulama tafsir ada membahaskan bukan ayat Iqra yang pertama turun, tak. Ada yang kata ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fatakabbir, maka engkau bangun dan takbirkanlah, muliakan Allah. Itu ulama membahas. Tetapi ala kulli hal fi hadal alim al-mufassirin al-jam' alaih, mereka bersetuju bahawa ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra yang kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi. Memang alhamdulillah pandai itu. Lagi Iqra wa rabbuka. Pandai itu. Bagus. Kita pandai lah. Alhamdulillah ya. Syekh, Assalamualaikum. Mana pergi rambut? Will. Orang India dia kan bila dia terpusat dia cukup rambut. Semua. So, orang kita ni bila menang bola betul bola. Adik-adik bah. Okey ya. Bagus ya Syekh. Okey, tuan-tuan dan puan. Itu malaikat Jibril. Maka tuan-tuan dan puan, ketika mana malaikat Jibril datang peluk Rasulullah yang disebut Atani Jibril faqal ya Rasulullah,
Ketika itu Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril dengan rapat. Kalau bahasa Melayu dipanggil so tight, you know. Kalau bahasa Melayu itu tight, you know. Apa itu? So tight, you know. Apa itu? Bahasa Melayu panggil apa? Ketat, dia ketat, memang ketat sehingga Nabi Muhammad SAW tidak boleh bernafas. Langit tak ada nafas. Maka Rasulullah SAW dia buat macam ni. Dia buat macam ni untuk bagi ruang untuk bernafas. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Qul," yang disebut Iqra tu. Maka dia ajar sampailah habis, bacalah sampai dengan nama Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW tuan-tuan, dia dengan penuh ketakutan balik berjumpa Rasulullah. Balik berjumpa ke rumah, jumpalah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, iaitu isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Rasulullah mengeluarkan peluh yang besar di keligi kanan dari baginda. Dia berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, tutupkanlah aku, selimutkanlah aku dengan kain ambal." Ambal ni ambal. Ambal ni ambal lah. Tapi ambal lah dia sebut apa? Dia apa nama? Ni apa nama? Kangkung. Kangkung pula. Dak ni dia nak sebut tu, dia bukan cadar, dia bukan selimut. Dia kalau selimut ni habis tebal berapa macam tu. Ni dia macam ambal. Ini saya nak bahaskan. Orang salah faham. Dia kata selimut dengan cadar, bukan. Dia ambal. Ambal ni bukan cadar, bukan selimut. Boleh faham tak? Disebut yang dibalut oleh di tubuh Nabi Muhammad SAW berulang-ulang kali sehingga Rasulullah hilang gigil tu. Nah itu tuan-tuan, cari betul matan hadis tu. Bukan kita boleh suka cakap dia, sebab takut fakta tak betul. Dia bukan cadar, bukan selimut, dia ambal. Faham tak? Sukalah. Itu nak cerita bagi faham. Esok kata Ustaz mesti penipu pula, duduk rakam ni kan boleh. Ini nak cerita bagi murabi dunia ke, dakwah ke, penipu pula tak mau. Kita nak cakap gitu. Maka tuan-tuan, dia selimut Aisyah Khadijah, selimut Rasulullah berulang-ulang kali, selimut aku, makin tebal ambal itu, makin menggigil Nabi Muhammad SAW. Sebab takut Jibril datang. Maka tuan-tuan, Rasulullah berkata kepada Jibril, kepada Aisyah pula, "Ya Khadijah, aku takut ni, apa yang akan berlaku dengan aku ni, aku takut, tolong aku. Dia sedar dibalut dengan ambal. Khadijah peluk lagi Nabi Muhammad dengan tak boleh sebab dah besar ambal itu. Dia peluk juga, masih kuasa gigit. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, kepada Khadijah, "Ya Khadijah, aku takut, Terus Khadijah kata kepada Rasulullah, "Apa yang aku takut? Apa yang aku takut? Aku takut akan kematian. Sebab aku rasa nyawa aku dah berada pada hujung-hujung perjalanan." Maka Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jangan kamu takut. Allah tidak akan mengazabkan kamu kerana kamu menghubungkan silaturahim, kerana kamu berbuat baik kepada orang susah, kamu tolong-menolong di antara sesama kamu menyatukan orang-orang yang bermusuh." Maka tuan-tuan, reda sedikit vibrate, itu getaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nampak the Prophet Muhammad is still nice. Apa bahasa Melayu itu? Apa bahasa Melayu itu? Comfortable, dia apa itu? Macam selesa sikit lah, Ketika itu, maka Rasulullah kata kepada Aisyah, kepada Khadijah, "Khadijah, engkau masih peluk aku,
kan bila isteri pelukkan Nabi, isteri peluk Nabi pula. Khadijah kan isteri dia peluk kita, dia peluk kita pula. Khadijah kan dia peluk, kalau isteri peluk suami gitu isteri peluk suami kan dia rasa touching, dia ada apa itu, in between two person, apa bahasa Melayu, maksud dia ada ni lah, dia ada, kita kan kita peluk isteri kita, dia apa nama, chemical, membunuh nama dia ibu bukan. Desmi kita ada suatu, ada feel lah. Siapa yang ada isteri, kalau dia peluk isteri dia rasa macam mana kan? Betul tak? Betul tak? Betul macam mana bang? Tak kahwin lagi. Maksud dia rasa sesuatu lah. Maka tuan-tuan, apabila Khadijah peluk Nabi Muhammad, Allah kata rasa macam Allah, macam seronok lagi tu sikit. Okey, masa itulah Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, don't worry." Tapi tak cakap bahasa Inggeris. Don't worry. Expected sahab nahi jangan takut. Khadijah kata, "Ya Rasulullah, aku bawakan kepada kamu untuk bertemu dengan seorang." Man huwa? Rasulullah kata apa? Siapakah orang itu? Dia kata begitu. Man huwa? Jangan datang padaku. Maka Rasulullah SAW mendengar bisikan daripada Khadijah. Maka tuan-tuan dan puan dia keluar ke rumah. Maka dia berjalan kaki. Ketika berjalan kaki itu, tuan-tuan, Rasulullah SAW dalam masa yang dekat sampaikan satu rumah. Satu rumah ini mana? Rumah iaitu sepupu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Siapa dia tuan-tuan? Iaitu rumah Waraqah bin Nawfal. Rumah Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ketika umur dia average tu around 80 years old, 80, This means so apa itu? Sudah tua kata itu. Dia is blind. Dia blind. Apa itu maksudnya? Buta. Buta tuan-tuan nampak. Maka Khadijah kata apa? Suruh Nabi Muhammad duduk. Duduk tuan apa? Di depan Waraqah bin Nawfal. Maka Rasulullah bertanya Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai saudaraku," dia kata gitu dia sepupu, "Muhammad bin Abdullah telah dalam keadaan menggigil dan bertakutan, maka beri nasihat kepadanya." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dibawa berjumpa dengan orang yang biasa. Nampak dah apa moral dia? Nampak dah moral dia? Kita adalah merupakan satu sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beza siapa tinggi siapa besar. Okay. Tuan-tuan nampak sampai ke Waraqah bin Nawfal, dia kata apa? "Ya Muhammad, ikhbarni, kabarkanlah padaku apa yang berlaku." Maka Nabi Muhammad SAW dia ambil dia punya ambal tu, dia release sikit daripada sultan kan, dia release sikit itu, dia cerita, "Aku didatangi oleh seorang yang sama mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Aku didatangi oleh seseorang yang sama didatangi pada Nabi Musa alaihi salam." Maka Waraqah bin Nawfal, "Hadza an-nams. Hadza an-nams. Hadza an-nams." Apa? Siapa itu an-nams? Maka Waraqah bin Nawfal, "Hadza Jibril alaihi salam." Itulah malaikat Jibril. Itulah malaikat susah hati dia orang ni kat kita tidur kan. Malaikat Jibril yang datang. Maka Waraqah bin Nawfal berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau khatamun Nabil Karim, iaitu penutup segala nabi. Tetapi kamu ingat, apabila kamu menjadi nabi akhir zaman." Waraqah bin Nawfal kata apa? Dengan malaikat Jibril yang datang tu, kamu di akhir zaman, kamu akan sentiasa dimusuhi oleh pengikut-pengikutmu. Allahu Akbar. Iaitu siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Boleh faham dengan cerita tu? Okey? Boleh faham cerita tu? Itu bukan cerita dia, itu kronologi perjalanan dia. Faham tak? Faham? Okey. Apabila dengan demikian, seketika kemudian lama lepas tu Waraqah bin Nawfal pun meninggal tu mendengarnya.
Nabi Muhammad SAW meneruskan menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Ketika mana sebelum setiap kali tuan-tuan dan puan-puan Rasulullah diberi wahyu oleh Jibril akan berpesan kepada Nabi Muhammad. Ambil pesan itu. Apa dia kata tuan-tuan? Apa katanya tuan-tuan? Yang pertama, Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad ni kita panggil kalau kita bahasa pondok, wahai Muhammad. Ada tak orang mengaji kitab kuning? Ada tak? Kalau saya dulu dekat pondok, wahai Muhammad. Dia panggil wahai. Lah ni kita panggil wahai lah. Kalau tunggu kita. Adapun datang kepadanya seorang Jibril berkata, wahai Muhammad itu. Itu ketika gaji kat pondok. Sekarang pondok moden pun tak ada dah. Dia tak akan mengaji gitu, dia baca. Dia ngajar pun pakai laptop. Itu dia panggil pondok moderno. Pondok moden. Ustaz dia pun dah pakai apa? Mercedes. Dengan nama Audico Rextono. Cancelo tak ada lo. Waktu lah sekarang semua hebat-hebat lah ustaz-ustaz pondok serban 8 kilo no. Hebat. Okey, maka Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aish ma syita fa innaka mayyit. Aish ma syita fa innaka mayyit. Aish ma syita fa innaka mayyit. Apa dia tuan-tuan? Pesanan pertama Nabi Allah Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aish ma syita fa innaka mayyit. Apa dia? Kamu hiduplah wahai Muhammad di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala selama mana kamu suka. Fa innaka mayyit. Tetapi kamu ingat, kamu akan mati. Faham? Kamu akan mati. Malaikat Jibril bagi kepada Rasulullah untuk siapa sebenarnya? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Bukan untuk Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad still pass away, no? Welcome to London. Rasulullah dah meninggal. Yang tinggal adalah umat Nabi Muhammad. Kita ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dia pesan pesan kepada Nabi Muhammad, aish ma syita fa innaka mayyit. Kamu hiduplah wahai Muhammad lama mana kamu suka, tetapi kamu akan mati. Tuan-tuan, itu pesan yang pertama. Jibril berpesan kepada 3 perkara bab mati. Ambil tuan-tuan. Jibril pesan di 3 perkara bab mati. Yang pertama, ya Muhammad, al-alamatul mayyit salas. Al-alamatul mayyit salas. Apa dia tuan-tuan? Alamat ataupun tanda kematian itu 3. Ingatlah yang saya cakap dulu. Yang pertama, apabila tidur dalam ceramah. Bukan. Yang kedua, duduk dekat pintu. Bukan. Dia al-alamatul mayyit salas. Betul tak? Al-alamatul mayyit salas. Yang pertama, iza marid, apabila sakit. Apabila sakit. Yang kedua, iza ghafir, apabila dah lalai, apabila dah nyanyuk. Yang ketiga, iza, iaitu apabila uban berada di atas kepala. Faham tak? Itu SMI, SMJ. Sendiri mau tengok, sendiri mau pegang. Ada dah uban. Itu kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-amal qabla al-mayyit, iaitu siapkan dirimu amal selepas kita
Selepas kita mati. Lepas tu iaitu al-alam ala wajhu, dengan apa? Iaitu berpesan, iaitu menyediakan wajahmu untuk berjumpa dengan Rabbuk, iaitu Tuhanmu. 3. Yang pertama, dia ajar bab kematian, iaitu tanda mati, iaitu bekalan untuk mati, iaitu persiapan wajahmu ketika berjumpa dengan Allah. 3 ni, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Ingat baik, yang kita kena jaga, yang ish masyidda fa innaka mayyit, alamat mati. Ada tak lagi kat kita 3 tu? Ada tak? Dah ada tak? Belum ya? Oh, sebab alamat mati 2-3, tapi uban tak ada lagi kot ya, kalau buang rambut langsung tak nampak lah. Tapi gitulah tandanya. Tapi mudahnya dia ada uban. Kalau janggut pun dah putih, alhamdulillah dekat-dekat lah Ustaz, sembah Ustaz abang bagi jalur jaga abang dan dekat-dekat lah tu dia betul saya pun susah hati sebenarnya. Tapi yelah, kadang-kadang kena minta maaf, kadang-kadang ya kita kan ada apa-apa je lah, apa-apa, tapi dah warna putih tu sembah abang wasiat-wasiat kat isteri kita pada abang mati jumpa dengan adik pun kawinlah apalah, beritahu kita besar bagi kita reda insyaAllah adalah gonceng macam tu aku. Maksudnya apabila kita dah ada membantu, dekatlah kata Rasulullah dengan kematian. Sebab tu jaga. Ingat dah Aisyah radhiyallahu anha yang tuan-tuan dan perempuan, dia pegang janggut Rasulullah. Ada berapa lain janggut Rasulullah? Berapa lain janggut Rasulullah? Berapa lain? Isteri-isteri pernah tak pegang janggut suami, tengok uban ada tak? Pernah tak? Uban 20, Rasulullah uban 20. Okey, uban 20. Janggut apa? Janggut Nabi berapa bulan? Dalam fikih Syamiliyah, dalam kiraan ganjil katanya ada 13 abang, tapi pada 13 abang dah dekat sangat abang. Dia 13 dia keluar lebih pada 13 lagi dekat saya. Alhamdulillah lah, bagi kot dan mudah-mudahan setakat ni tak ada lagi lah, alhamdulillah. Biarlah dua anak kahwin dulu, nak mati pun kesian Okey, tentang lamban Allah. Itu di antara yang pertama kata Jibril alaihi salam, Aish masyita fa innaka mayyit. Ingat boleh? Tuan-tuan, sebagai seorang Islam yang kata sayang kepada Nabi Muhammad, maka dia sebut dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kata kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah, iaitu Muhammad bin Abdullah. Sebab tu bila Jibril pesan macam ni, kita tak akan kata apa-apa, melainkan sami'na wa ata'na. Itulah ciri orang mukmin. Allahu Akbar. Faham? Jadi ibu-ibu berubah mulai hari ini. Sunnah Nabi, apa yang Nabi buat, benarkan dalam hati, terjemahkan dalam pemikiran, lakukan dalam perbuatan. Angguk pada namanya. Kalau suami nak berpoligami, biarkan dia, itu hak dia, kan itu hak dia, betul tak? Okey, sebab orang yang baik dengan Nabi ada 3 tanda dia. Yang pertama iaitu lafaz, disebut pada mulut. Yang kedua iaitu ikrar, mempertahankan Nabi. Yang ketiga ittiba, iaitu mengikut sunnah Nabi. Ikrar lafaz, ikrar lagi ittiba, ikut. 3 konten. Who is like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kalau kamu rasa nak hidup atas dunia, lama mana pun suka ke kamu, tetapi ingat kamu akan mati. Boleh? Yang pertama. Yang kedua, Jibril makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril makin dekat dengan Nabi Muhammad, dia kata lagi,
Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujri bih. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujri bih. Wahai Muhammad, kamu buatlah apa saja di atas muka bumi Allah dengan amal-amal yang kamu suka. Fa innaka mujri bih. Tetapi kamu ingat, kamu akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang kamu buat. Kata orang, faham? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujri bih. Kamu buatlah apa yang kamu suka di atas muka bumi Allah ni. Suka hati kamu nak buat apa-apa, tetapi ingat, kamu akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kamu lakukan. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu dalam Al-Quran, faman ya'mal misqa, lagi wa man ya'mal misqa. Betul tu. Mana satu khairan, mana tu syarran? Mana mula? Sudah. Kalau kita baca wal as innal insana fi husn illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq dulu kan? Betul. Betul. Betul ke betul? Betul eh? Kasih dah lah. Tuan-tuan lah betul. Betul dah tu. Allah baru nak uji sikit dah. Okey? Ada semalam orang baca dia wa tawassaw bil, yang mula-mula sokah hak dulu. Oh, jadi nak ingat je, ingat incredible hak dulu. Lepas tu baru sok kan. Dia semalam dia baca wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq. Allahu akbar semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tak? Aduh sudah macam mana buat? Tadi hukum dia sah dah. Sudah. Sudah. Sah dah. Sudah. Yang baca tu PU tu. Pencinta utama, bukan penyitus rumah. Salah ke tak salah? Boleh tak? Sudah. Betul Zat. Saya pun biar betul. Boleh tak? Don't see my face, I ask you. Dan dia sah tak sah ni, dia semayang ni. Sah. Sah tak sah? Sah. Kalau sah sebab apa sah? Ni surah sunat saya. Dia sunat dengan sunnah ni mana satu betul? Sudah. Tak ada. Sunnah dengan sunnah. Dia tak sama je. Sunnah. Tak tahu. Sunnah dia lain. Sunnah buat dapat pahala. Kalau tak buat dapat pahala. Kalau tak buat kangkung. Buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa. Sunnah buat pahala. Sudah. Tidak semua perkara sunnah itu wajib buat. Betul tak? Sudah ni tak boleh angguk lagi. Macam mana ni? Kita ada kelas sunnah dengan sunat. Yang ketiga berkhatan. Gitu. Dia tidak semua sunnah itu wajib buat. Sunnah juga dia wajib buat itu ada sunnah wajib, ada sunnah yang bersifat sunnah. Faham tak? Gitu ada faham. Sebab itu Sayyidina Umar, tuan-tuan dan puan, ni Sayyidina Umar, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana orang mengalunkan perkataan memuji Nabi, dia tak marah. Sebab sambung ni cerita sikit ni nak cerita yang pertama ni tak habis lagi. Macam mana? Ni dah sambung pula dah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ada orang buat sambutan Muhammad Rasul? Betul tak? Ada tak? Tabi'in tak buat, tak ada buat. Umar tak pernah buat. Apa tak nak buat? Zaman-zaman khalifah tak ada buat. Siapa yang mula-mula buat? Iaitu Sultan Muzaffar, iaitu abad ke-7 Hijrah. Yang mana Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab At-Tarikh, dia kata mubah. Sebab apa? Bukan dia nak ambil nak sambut Muhammad Rasul tu sebab nak itibak kepada hari lahir Rasul, tapi tak perjuangan Nabi.
Yang kita buat ni, bukan Nabi dah tu.